Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas izin dan kurnianya, saya mengambil kesempatan ini untuk mengimbas kembali kisah lipatan sejarah Jabal Uhud, tempat ziarah yang sangat popular di kalangan jemaah haji dan umrah ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah dan sangat sinonim dengan sejarah peperangan Uhud. Bukit Uhud atau Gunung Uhud ialah sebuah bukit yang terletak di utara kota Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi dengan ketinggian 1077 meter dan jenis batuan Uhud terdiri daripada granit merah. Perang yang mempunyai penuh pengajaran pada umat Islam dan boleh dijadikan iktibar dan panduan hingga ke hari ini. Marilah kita sama-sama menghayati Perang Kedua dan terbesar dalam sejarah Islam selepas Perang Pertama, Perang Badar. Perang Uhud ini berlaku pada Syawal 3 Hijrah 625 Masihi, hanya jarak setahun dengan Perang Badar. Keputusan kemenangan memihak kepada tentera kafir Quraisy atas kesilapan teknikal beberapa faktor. Tentera Muslim pada awalnya telah menguasai kemenangan semasa pertempuran tersebut, telah meninggalkan kedudukan strategi mereka di atas bukit yang membolehkan tentera berkuda Quraisy Makkah di bawah pimpinan Khalid Al-Walid yang mengelilingi bukit Uhud dan menyerang tentera Islam Rasulullah SAW dari belakang dan menewaskan orang Islam Madinah. Nabi Muhammad sendiri mengalami kecederaan yang agak parah ketika peperangan tersebut. Bagaimana perang ini terjadi? Al-Kisah tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb telah merasai kekecewaannya dan ingin membalas dendam terhadap kaum muslimin atas kekalahan dalam peperangan Badar. Abu Sufyan mendesak para penduduk Mekah untuk melancarkan serangan kembali sebagai balasan. Mereka mempunyai hasad dengki dengan melihat perkembangan Islam di kota Madinah Al-Munawwarah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhasrat untuk menghapuskan dominasi dan pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan Islam di kota Madinah. Abu Sufyan mahu melindungi jalan perdagangan dengan ingin memonopoli seluruh rangkaian perniagaan di bumi kota Madinah yang berkembang pesat. Bagaimana terjadinya kekalahan perang Uhud? Pertama, ketidakpatuhan pasukan pemanah iaitu para tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan posisi kedudukan mereka di bukit Uhud. Nabi Muhammad berpesan sebelum perang agar pemanah tidak turun dari bukit Uhud ketika melihat tentera Quraisy telah berundur. Pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, lindungi belakang kita, khawatir tentera musuh hadir di belakang kita. Tetapkanlah di tempat kamu, jangan meninggalkannya. Sekiranya kami melihat kamu telah mengalahkan mereka, jangan kamu tinggalkan tempat kamu sehingga kami sampai ke kem mereka. Sekiranya kamu lihat kami dibunuh, jangan cuba menolong atau mempertahankan kami. Tugas kamu adalah memanah kuda-kuda mereka dan kuda-kuda itu jika tidak bergerak ke hadapan sekiranya mereka dipanah. Kedua, sifat tamak harta dunia penyebab utama pemanah-pemanah dan tentera-tentera muslimin turun daripada bukit Uhud. Mereka ingkar pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua yang beranggapan perang telah tamat dan mana-mana tentera Islam sudah menang kerana pada tentera Quraisy telah berundur walau bagaimanapun dengan kebijaksanaan Khalid Al-Walid telah memecahkan tembok tentera Islam dan kacirkan tentera Islam dengan menyerang dari belakang. Akibat peristiwa
dan tindakan itu terdapat kecederaan tentera Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seramai 7 orang tentera Islam terdiri dari 50 pemanah, manakala tentera Quraisy berjumlah 3,000 orang lengkap terdiri dari 200 tentera berkuda, manakala tentera Islam seramai 70 orang telah terkorban, manakala tentera Quraisy 22 hingga 37 orang saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengalami cedera yang parah hingga berlumuran darah. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan pipi Rasulullah juga berdarah. Nama para syuhada seramai 70 orang iaitu terdiri pada sahabat-sahabat Nabi dan juga sahabat Nabi yang terdiri pada bapa saudara Nabi sendiri iaitu Sayyidina Hamzah bin Abu Talib, dikenali sebagai singa perang sewaktu perang Badar. Beliau juga terkorban mati syahid, dan Sayyidina Hamzah merupakan bapa saudara yang amat disayangi oleh Rasulullah. Salah satu tokoh yang ikut dalam perjuangan di samping Rasulullah adalah Nusaibah binti Ka'ab, iaitu tokoh wanita muslimah yang dikenal sebagai perisai Rasulullah, yang dalam kematiannya bahkan malaikat pun ikut menyambutnya. Lantas siapakah sebenarnya Nusaibah binti Ka'ab itu? Nusaibah binti Ka'ab merupakan salah satu perempuan yang ikut bai'ah, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang mengikut Rasulullah ke bai'ah Aqabah yang kedua. Dalam sejarah dikatakan bahawa Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha merupakan isteri kepada Ghaziah bin Amru al-Mazini al-Najari. Ghaziah merupakan suami kedua dari Nusaibah binti Ka'ab setelah suaminya yang pertama Zaid bin Ashim al-Mazini al-Najari yang wafat. Dari suami pertamanya, Nusaibah dikurniakan 2 orang anak, iaitu Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Nusaibah merupakan satu daripada 2 perempuan yang ikut dalam bai'at Aqabah kedua, yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap 73 orang lelaki dan 2 orang wanita dari Yathrib pada waktu tengah malam, yang mana mereka bersumpah akan setia kepada Rasulullah dalam melaksanakan 3 perkara, iaitu pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Untuk mengikuti kisah selanjutnya, kita jumpa di lain masa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.